Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi 'allama bil qalam 'allamal insan ma lam ya'lam. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'it tabi'in wa tabi'ihim bi ihsanin ila yaumiddin. Faqala Allah Ta'ala fi kitabih, ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nar. Sadaqallahul azim. Yang dikasihi Al-Fadhil Tuan Imam yang memimpin sembahyang kita, yang dikasihi dan dihormati seluruh ahli jawatan kuasa tadbir kepada masjid kita ini ataupun kepada surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh pegawai-pegawai masjid kita ini ataupun surau kita ini, yang dikasihi dan dihormati seluruh muslimin dan muslimat yang dianugerahkan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk sama-sama memanfaatkan masa yang diizinkan oleh Allah kepada kita bersama. Saudara-saudara, pada pagi ini saya tertarik untuk membawa perhatian kita bersama kepada satu perbincangan yang berkait dengan sembahyang yang kita dirikan di bawah perincian kalau kita sembahyang berjamaah dan imam naik ke rakaat yang lebih, apakah yang akan berlaku kepada makmum dan apakah status sembahyang ataupun apakah status hukum kepada sembahyang makmum tersebut. Saudara-saudara, di dalam perkara ini dia ada 11 kemungkinan fenomena yang akan berlaku kepada makmum dan membawa status hukum yang tersendiri. Jadi kita senaraikan dulu tuan-tuan 11 kemungkinan yang boleh berlaku kepada makmum itu. Okey tuan-tuan, yang pertamanya kelompok makmum yang ingat bahawa itu adalah rakaat yang lebih imam. Kerana makmum yang ingat dan dia tidak naik untuk mengikuti imam.
Yang kedua, tuan-tuan, makmum yang ingat dan dia mufaraqah diberi imam. Yang ketiga, makmum yang ingat dan dia turut naik mengikuti imam di atas kerana makmum wajib mengikut imam. Yang keempat, tuan-tuan, makmum yang ingat itu adalah rakaat yang lebih imam, dia tidak naik, tetapi dia memberikan isyarat kepada imam daripada bawah. Kemudian bila imam tidak turun, dia naik untuk menyertai imam kerana makmum wajib mengikut imam. Yang kelima, makmum yang lupa sebagaimana imam. Yang ni pun makmum ni lupa macam imam juga. Yang keenam, makmum yang lupa naik menyertai imam sesampai di qiyam. Dia sampai di qiyam, dia dah ingat sebab ada bunyi subhanallah lah, ada orang yang tak naik dan macam-macam. Jadi bila sampai di qiyam baru dia tahu, baru dia ingat itu adalah rakaat yang lebih. Maka dia turun terus ke tasyahud akhir. Yang ketujuh, makmum yang lupa naik menyertai imam sampai di qiyam, baru dia ingat itu rakaat lebih. Lalu dia memberikan isyarat kepada imam, isyarat subhanallah. Tetapi bila imam tidak turun, maka dia turut tidak turun. Yang ke-8, makmum yang datang di pertengahan solat yang dia masih belum lengkap rakaatnya, dan dia tidak terikat dengan tasyahud awal.
Jadi bila imam naik ke rakaat yang lebih, dia naik untuk menyempurnakan rakaat yang masih belum sempurna. Jadi bila imam naik ke rakaat yang lebih, dia naik kerana rakaat masih belum sempurna. Dia masuk tu imam dah sembahyang, masa dia masuk tadi. Jadi dia memang belum sempurna lagi. Yang kesembilan, makmum yang masuk di pertengahan solat juga, tetapi dia terikat dengan tasyahud awal. Kerana dia masuk di pertengahan solat imam, jadi masa imam naik ke rakaat lebih, dia ni sepatutnya duduk di tasyahud awal. Okey, yang ke-10, tuan-tuan. Makmum yang masuk menyertai imam di rakaat yang lebih itu. Jadi bila dah imam naik ke rakaat lebih, ada makmum baru masuk. Yang satu imam duduk di qiyam. Jadi dia takbir ihram dan dia mendapat masa daripada takbir ihram dia tu sampai imam rokok, dia dapat masa. Lalu dia dikategorikan sebagai makmum muwafiq pada rakaat lebih imam. Makmum muwafiq pada rakaat lebih imam. Dia muwafiq, tapi rakaat itu rakaat lebih imam. Yang 10, tuan-tuan. Yang ke-11, yang terakhir. Jadi bila imam naik ke rakaat yang lebih tu, selepas masuk makmum tadi, ada lagi seorang makmum yang masuk lambat lagi, masuk menyertai imam di rakaat yang lebih, tapi di hujung rakaat lebih imam tu. Maksudnya dia masuk takbir ihram, imam hampir nak rokok ataupun imam sudah rokok bagi rakaat yang lebih tu. Imam rakaat lebih, dia baru masuk. Lepas dia takbir ihram, imam rukuk, dia tak dapat masa, maka dia dikategorikan sebagai makmum masbuk di rakaat imam yang lebih, ataupun di rakaat lebih bagi imam. Makmum masbuk di rakaat lebih bagi imam. Sembahyang subuh rakaat yang ketiga, dia masuk rakaat tu, tuan-tuan. Dia masbuk di rakaat yang ketiga subuh. Sembahyang maghrib 4 rakaat, imam naik rakaat yang keempat, dia masbuk di situ. Dia masbuk di rakaat yang lebih imam. Sembahyang zuhur 4 rakaat, imam naik rakaat kelima, dia masuk dan menjadi makmum masbuk di rakaat yang kelima imam. Tu, tuan-tuan. Ada 11. Di 11 ni saya nak penjam orang. Nak penjam 12 orang. Muslimin sahaja. Seorang jadi imam, 11 jadi makmum dengan fenomena ataupun kategori yang tersendiri itu, tuan-tuan. Supaya kalau berlaku besok, tuan-tuan mudah ingat. Mat, hari tu kau jadi imam, jadi makmum apa? Tidak, kita susah nak ingat ada 11 tu. 11 ni kita nak pinjam. Saya nak pinjam 12 orang. Seorang jadi imam, kemudian 11 makmum-makmum yang tersebut.
Kerana kita nak tengok apakah kesan, apakah status hukum kepada sembahyang mereka tersebut. Tuan-tuan, minta lah volunteer 12 orang, jangan lambat sangat, takut tak sempat kita nak bincang. Tuan-tuan, seorang jadi imam tak kena baca pun, tu tuan imam dah tu. Okey, seorang jadi imam, 11 jadi makmum. Jangan lambat tuan-tuan, tak sempat. Kerana tak sempat kita nak bincang. Tu lagi 9 lagi. Lagi 8 lagi. Sila tuan-tuan, jangan lambat, tak dah. Lambat tak sempat tuan-tuan. Tu. Lagi 8 lagi. Lagi 7. Lagi 6 lagi. Lagi 6 lagi. Tak cukup lagi tuan-tuan. Lagi 6 orang ni. Jangan lambat sangat siapa-siapa. Sila siapa-siapa. Enam lagi. Lagi 4. Lagi 3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Lagi 3 tuan-tuan. Lagi 3 dah. Lagi 2. Lagi 2. Kira nak penjam lagi 2, tak cukup lagi. Siapa jangan lambat, tak dan. Sekali lagi tak sempat. Kita ada soal jawab pun tak sempat lagi. Okey. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Okey. Yang 2 tu, yang dua ni, duduk tepi dulu. Dia masuk yang 2 tu, yang 2 tu. Yang lain okey. Duduk tepi dulu. Duduk dulu. Yang ni yang masuk selepas imam naik ke rakaat yang lebih. Okey, duduk dulu tuan-tuan. Duduk dulu sebab takut kalau lama tumbang ni. Okey. Tengok kepada pendetilan tuan-tuan. Daripada kanan ni, jika daripada kanan saya ni, ini adalah yang pertama. Makmum yang ingat ini adalah rakaat lebih imam. Imam naik imam. Yang ni jangan naik. Okey, bila imam naik, yang pertama sahabat kita ni, dia ingat ni rakaat lebih. Bila dia ingat, dia tidak naik. Dia duduk di bawah. Tak mufarakah pun, duduk di bawah. Okey, tunggu sehingga imam sampai ke tasyahud akhir. Boleh bagi salam dengan imam bila imam turun ke bawah nanti. Okay, ingat dan tidak naik. Sembahyang dia sah. Okey, imam duduk dulu lama. Okay, ini yang pertama ni. Makmum yang ingat dan tidak naik ke atas. Tunggu di bawah. Sembahyang dia sah. Setakat ni sembahyang dia sah. Cuma dia ada satu penyakit lagi nanti hari. Setakat ni sah. Okey, yang kedua, makmum yang ingat dia tidak naik tetapi mufarakah. Mufarakah ni penyelesaian yang paling mufarakah habis ya. Sembahyang dia sah. Yang ketiga, makmum yang ingat ini adalah rakaat yang lebih imam, tapi dia duduk faham makmum wajib ikut imam. Jadi bila imam naik, makmum pun naik. Dia naik melepasi tahap rokok, batal sembahyang. Naik belum sampai qiyam lagi, melepasi tahap rokok, sembahyang tu batal. Minum situ. Batal sebab apa tuan-tuan? Batal mengikut imam pada perbuatannya, imam yang lupa.
ikut perbuatan imam yang lupa, batal atas sebab tu. Di sembahyang sahabat kita ni, anak kita ni, sembahyang dia batal. Penyelesaian dia takbir ihram semula, tidak sunat sujud sawi. Dia kena takbir ihram semula. Kalau dalam waktu, ulang sembahyang tu. Dah habis waktu, qada. Jadi maksudnya kena takbir ihram semula. Sembahyang itu batal. Apakah sebab batal? Mengikut perbuatan imam yang lupa. Tu. Bila batal? Melepasi, dia naik, melepasi tahap rokok batal. Okay, duduk dulu imam. Yang keempat, makmum yang ingat juga, dia ni rakaat lebih, dia tak naik. Di bawah tu ditegur imam, subhanallah. Imam tak turun. Subhanallah. Imam tak turun juga. Subhanallah. Imam tak turun. Jadi bila imam tak turun, dia naik. Tu. Sebab apa? Makmum wajib ikut imam. Dia naik, bila dia naik, melepasi tak rokok, batal sembahyang. Kenapa? Batal atas sebab mengikut perbuatan imam yang lupa. Ikut perbuatan imam yang lupa tu batal. Imam batal tak? Imam tak batal. Sebab apa imam tak batal? Lupa. Imam tak batal. Imam tak batal kerana lupa. Kenapa? Kita batal kerana kita ingat. Tu batal bila kita mengikut perbuatan dia. Ikut perbuatan, ikut jadi makmum tapi tak ikut perbuatan, tak batal. Macam ni. Kenapa? Tak batal. Tapi ikut perbuatan imam yang lupa tu batal. Macam mana penyelesaian dia? Takbir ihram semula. Sembahyang tu kena ulang. Kalau dalam waktu, ulanglah nama dia. Keluar waktu, qada. Tu minggu depan sampai dekat kenduri kawan bincang. Aku naik wajib qada. Kenapa? Tu. Jangan duduk dalih-dalih wajib qada. Kita dianggap masih belum menyempurnakan solat tersebut. Kenapa? Tak berdosa. Tetapi wajib qada. Tak qada tu berdosa. Kenapa? Okey, yang kelima. Makmum yang lupa tu macam imam juga. Imam naik, dia pun naik. Kena naik. Okey. Naik. Ni lupa terus. Tu. Sampai ke turun, lepas habis Fatihah, rokok, i'tidal, turun sujud, naik dua antus sujud, turun sujud kedua, tasyahud akhir. Lepas salam kata, "Hai, apa sembahyang 5 rakaat?" Aku tak tahu. Kenapa? Sembahyang dia sah. Kenapa? Sembahyang sah macam imam juga, sembahyangnya sah. Bagi makmum yang lupa terus, okey, duduk balik. Kenapa? Jadi orang yang lupa terus, sembahyangnya sah. Kita saja yang tahu, orang lain mana tahu kata kita lupa. Kalau kita buat lupa, kita tak tahu, kita ikut. Mat, apa engkau? Aku lupa. Kita yang tahu. Kalau kita kata kita lupa, kita tak lupa, sembahyang kita batal juga tu. Kenapa? Jadi kalau lupa sungguh, tidak ada masalah, sembahyangnya sah. Kenapa? Kejap dulu. Kenapa? Okey tuan-tuan, ada soalan. Ini kita habis dulu. Cantik tu soalan tu. Okey, yang ke-6. Makmum yang lupa naik ke atas. Dah bila atas, bunyi subhanallah itu ini, dia ingat, ini rakaat lebih ni. Dia ingat, bila dia ingat, dia turun terus ke duduk di tasyahud akhir. Turun terus duduk di tasyahud akhir. Sembahyang dia sah. Kenapa? Tapi kalau dia rokok dulu, batal. Kenapa? Ini lebih ni. Nak turun mesti kena rokok dulu. Pergi rokok, batal. Batal sebab apa? Tambah rukun. Tu. Batas dengan sebab tambah rukun. Kenapa? Naik ke qiyam. Ingat, ini rakaat yang lebih. Masa tu tengah baca Fatihah.
Maliki, ini rakaat lebih. Jangan dihabiskan ayat tu. Habis ayat tu batal. Sebab itu bukan tempat kita. Ingat, turun terus. Jangan rokok, jangan tidak ingat apa. Turun terus, tidak sunat untuk sebut Allahu Akbar pun. Kerana turun terusnya. Sah sembahyang tu, tetapi sunat sujud sahwi. Tu. Sembahyang itu sah, sunat sujud sahwi. Bagaimana? Bagi siapa? Makmum yang lupa, naik ke atas sampai di qiyam teringat, turun semula ke tasyahud akhir tanpa melakukan rukun-rukun yang lain. Laku saya rukun yang lain, batal. Okey. Yang ketujuh, makmum yang lupa naik bersama dengan imam sampai di qiyam baru teringat dan tegur imam. Oh, ni rakaat lebih ni, tegur imam. Subhanallah. Imam wada. Subhanallah. Imam tak turun juga. Subhanallah 3 kali imam tak turun. Bila imam tak turun, aku nak turun pun imam tak turun. Okey, ya. Bila dia tak turun, sembahyang jadi macam mana? Batal sembahyang. Tu. Sebab apa? Kita dah ingatlah. Ya, sembahyang tu batal. Penyelesaiannya ialah takbir ihram semula. Sembahyang lain maksudnya. Kalau dalam waktu, ulanglah. Kalau dah luar waktu, ingat tu dalam waktu asar, waktu maghrib ke besok pagi ke bersembang kedai kopi. Aku dah tu. Wajib qada. Ya, tu. Okey, ini yang lupa. Yang masuk di pertengahan solat imam, memang dia tak habis lagi. Ya, imam naik kerana rakaat yang, kerana lupa ke rakaat yang lebih. Imam naik sebab lupa. Sahabat kita ni, dia memang tak habis lagi. Memang kena naik pun. Ya, dia tak terikat dengan tasyahud awal. Tu mungkin rakaat tu adalah rakaat yang ketiga bagi dia. Kerana dia tak ada tasyahud awal. Mungkin rakaat itu adalah rakaat yang ketiga ataupun rakaat yang keempat bagi dia. Kerana rakaat yang keempat, rakaat ketiga. Rakaat pertama ke tu, rakaat ketiga ke? Tak ada tasyahud awal. Imam naik, dia kena naik. Okey, naiknya sahabat kita ni tidak boleh. Kalau dia ingatlah, oh ni rakaat lebih imam. Kalau dia tahulah kata rakaat lebih, kalau dia tak tahu tak ada masalah. Kerana kalau dia tahu, bila imam naik, dia naik juga, tapi tidak boleh ada dalam hati kita, aku naik ni kerana ikut imam. Tak boleh. Imam naik, kita pun naik. Imam naik sebab terlupa ke rakaat yang lebih. Sahabat kita dia naik kerana nak menyempurnakan rakaat yang masih belum tertunai. Naik-naik sampai atas, imam baca Fatihah, kita pun baca Fatihah. Tapi bila kita habis Fatihah, jangan tunggu imam tu. Rokok kita. Kalau tunggu, batal sembahyang. Sebab bila tunggu, menjadi kategori orang yang mengikut perbuatan imam yang lupa. Habis Fatihah, kita rokok. Ya, kalau imam habis, kita turun. Bukan dengan niat untuk ikut dia. Bukan dengan qasad untuk ikut dia. Kita menyempurnakan sembahyang yang masih belum selesai. Nampak macam ikut dia, tapi tidak boleh mengqasadkan mengikut imam yang lupa. Tu. Sembahyang dia sah. Okey, kalau tak ingat langsung, tak tahu langsung kata rakaat lebih, tak apa. Ikut imam macam biasa. Okey, itu kalau tak tahu langsung. Okey, tidak ada masalah. Okey, yang ke-9, sahabat kita yang masuk di pertengahan solat imam juga. Okey, okey, tuan-tuan. Tapi dia terikat dengan tasyahud awal. Maksudnya masa imam naik ke rakaat keempat tu, dia kena duduk di tasyahud awal. Okey, dia nak baca tasyahud awal pun boleh, tapi sunat sujud sawi kalau dia tinggal. Tak mau baca, nak baca tasyahud awal pun boleh, tak kena sujud sawi. Kalau tak mau baca pun boleh. Tapi kalau tak mau baca, dia naik ke atas, tak boleh dengan qasad mengikut imam. Kalau qasad mengikut imam, batal. Dia tak mau baca tasyahud awal, tapi nak naik atas, imam naik, dia pun naik. Tapi jangan kaitkan hati kita tu, jangan dikaitkan dengan aku ni naik ikut imam, tak boleh.
Ya, sembahyang dia sah. Kalau dia qasdkan di hati untuk ikut imam, sembahyangnya batal. Batal di atas kerana mengikut imam di rakaat yang lebih. Itu kalau dia tahu, misalnya bila dah imam naik, ada bunyi subhanallah apa, oh ini rakaat lebih ni. Dia tak membaca tasyahud awal, tak apa. Tapi naik atas jangan qasad untuk ikut imam. Tu. Tapi aku tak tahu apa benda pula ni. Tak apa, ikut tak apa. Ya, itu kategori bagi orang yang masuk di pertengahan solat imam. Okey, imam naik atas. Tu. Masuk. Okey, seorang-seorang. Elok imam naik, seorang masuk takbir ihram. Okey, makmum yang muafiq di rakaat yang lebih imam. Imam naik rakaat lebih, ada makmum masuk. Dan dia dapat masa. Okay, dia dapat masa untuk membaca Fatihah. Maka dia dikategorikan orang muafiq. Jadi bila kita kata dia dikategorikan orang muafiq, dia Fatihah sendiri. Okay, di hujung qiyam imam, ada lagi imam ni, makmum masuk. Ni. Okey, makmum masuk di rakaat lebih imam. Yang rakaat lebih itu imam sudah berada di hujung dah, hujung nak rokok dah, takbir ihram. Takbir ihram. Okey, lepas dia takbir ihram, imam rokok. Okey, maksudnya sahabat kita dia tidak dapat masa. Dia dikategorikan sebagai orang masbuk. Okey, naik balik imam, kita balik pula tu. Okay, jadi sahabat kita yang terakhir ialah makmum yang masbuk di rakaat lebih imam. Okey, jadi bila imam rokok, dia pun rokok lah. Dia bukan tahu. Imam rokok. Imam. Rokok. Sebab rokok dulu. Okey. Sekejap, naik balik. Naik balik. Imam turun sujud terus. Nanti lu. Imam tegak lu. Okey, sekarang ni imam rokok. Dua-dua rokok. Okey, jadi sahabat kita yang masbuk tu dia dapat tumakninah dalam rokok bersama imam. Okey, naik balik. Okey, Okey, duduk balik. Jadi bila dia dapat tumakninah dalam rokok imam, bermaksudlah seolah-olah macam imam tanggung Fatihah dia. Sebab dia masbuk. Tetapi rakaat ni rakaat lebih. Okey, dalam hubungan makmum dan imam ada 9 keadaan imam tidak tanggung Fatihah makmum. Termasuk salah satu daripada 9 keadaan itu ialah imam di rakaat yang lebih. Imam di rakaat lebih dia tak tanggung Fatihah siapa-siapa. Ingat tu. Okay, imam di rakaat lebih dia tak tanggung Fatihah kita. Tu nak tanggung apa tu bukan rakaat yang sebenar. Okay, dia tak tanggung. Okay, jadi bila sahabat kita tuan ni, bila imam rokok, dia sebagai masbuk. Jadi rokok dia tu tak baca Fatihah dengan macam sahabat yang muafiq tu, bergantung pada Fatihah imam. Imam tak tanggung, makna bukan tak batal. Rakaat tak dikira. Tu. Jadi kalau dia tak tahu apa-apa, dia hanya, kalau dia tak tahu apa-apa, tak tahu kata rakaat lebih imam, dia hanya kena tambah lagi berapa? 3. Kalau sembahyang tu 4 rakaat. 2 kalau sembahyang tu 3 rakaat. 1 kalau sembahyang tu 2 rakaat. Itu dia tak tahu. Tapi kalau dia tahu, bila dia naik, bunyi. Oh, ni imam rakaat lebih. Oh, rakaat lebih. Bila rakaat lebih, dia kena tambah 4. Kalau sembahyang tu 4 rakaat. 3 kalau sembahyang tu 3 rakaat. 2 kalau sembahyang tu 2 rakaat. Kenapa? Rakaat yang bersama dengan imam itu, imam tidak tanggung Fatihah dia. Mana dia dianggap masih belum memulakan rakaat. Tu. Okay, tuan-tuan. Itu kedudukan dia. Saya ulang balik untuk nak ingat. Yang pertama, makmum yang ingat rakaat yang lebih dan dia tak ingat, sembahyang dia sah. Yang kedua, makmum yang ingat dia tidak naik dan dia mufaraqah,
sembahyang dia sah. Yang ketiga, makmum yang ingat dia naik bersama dengan imam atas alasan makmum wajib ikut imam, sembahyang dia batal. Penyelesaiannya takbir ihram semula, ulang sembahyang tu. Kalau di luar waktu qada, kira niat qada, dalam waktu niat ulang. Yang keempat, makmum yang ingat tak naik, dia tegur imam dari bawah, tapi imam tak turun. Bila imam tak turun, dia naik. Bila dia naik, batal sembahyang dia. Penyelesaian dia takbir ihram semula, sembahyang semula dalam waktu nama ulang, luar waktu qada. Kan? Yang kelima, makmum yang lupa terus, sembahyang dia sah. Yang keenam, makmum yang lupa naik ke atas, setelah naik baru ingat kata sembahyang tu dah di rakaat yang kelima, turun terus ke duduk tasyahud akhir, sembahyangnya sah. Tapi kalau turun tu pergi buat rukun yang lain, batal, kerana menambah rukun. Yang ketujuh, makmum yang lupa naik ke atas, di atas tu baru ingat, dia ingatkan imam, imam tak turun, dia pun tak turun. Dia tak turun, batal. Penyelesaiannya ulang sembahyang, kira takbir ihram semula. Ingat tu. Yang ke-8, makmum yang masuk di pertengahan solat imam, tak ada tasyahud awal, tak tingkat tasyahud awal. Kira tu. Naik kalau dia tahu dah rakaat lebih, naik tidak boleh dengan niat untuk ikut imam. Kira niat untuk menyempurnakan rakaat yang tertangguh yang belum selesai tu. Kau tak tahu tak ada apa. Kira tak tahu kata rakaat lebih tak ada apa. Kira kalau tahu, tidak boleh ada di hati kita, aku ni imam naik, aku naik. Tak boleh. Walaupun kita naik, dia naik, tapi tidak boleh qasad untuk mengikut imam. Okey. Kan? Sembahyang dia sah, tuan-tuan. Yang ke-9, makmum yang masuk pertengahan solat dan dia terikat dengan tasyahud awal. Maksudnya masa rakaat imam naik itu, bagi dia adalah rakaat yang kedua, dia kena tasyahud awal. Kan? Macam mana? Dia nak tasyahud awal pun boleh, tak mau pun boleh. Kalau tak mau, dia naik tak boleh ikut imam. Kalau dia naik dengan ikut imam, dengan niat ikut imam, kalau dia tahu tu rakaat lebih, sembahyang dia batal. Kalau tak tahu tak apa. Okey. Kemudian yang masuk di rakaat lebih imam dapat masa, kan? Dia kategorikan sebagai makmum muwafiq, tapi muwafiq di rakaat yang lebih, sembahyang dia sah. Kan? Tu. Dia sah sembahyangnya, tuan-tuan. Okey, yang ke-11, makmum yang masuk setelah imam naik ke qiyam rakaat lebih, tak dapat masa. Dikategorikan sebagai makmum masbuk di rakaat yang lebih imam. Okey, masbuk di rakaat yang lebih imam, imam tidak tanggung Fatihah kita. Ingat tu. Imam di rakaat lebih tak tanggung Fatihah kita. Bila tak tanggung Fatihah kita, rakaat itu tak dikira. Tak batal, sembahyang tak batal, tapi tak dikira. Kira bermaksud kita kena tambah lagi 4 kalau sembahyang tu 4 rakaat, kena tambah 3 kalau sembahyang tu 3 rakaat, kena tambah 2 kalau sembahyang itu 2 rakaat. Okey, itu penyelesaian dia. Terima kasih banyak-banyak. Jadi kalau tuan-tuan berlaku, kira seorang ingat satu kategori, aku yang jadi itu tu. Yang macam ni sah, yang macam ni batal, yang macam ni gitunya tu. Okey, terima kasih banyak-banyak tuan-tuan. Kita berhenti dulu, kita buka kepada perbincangan. Siapa-siapa yang ada apa-apa soalan, kita buka. Walaupun asas perbincangan kita ialah fenomena yang berlaku kepada makmum apabila imam naik ke rakaat yang lebih. Tetapi sesi soal jawab ni kita buka kepada apa-apa juga soalan tuan-tuan, sekadar kemampuan yang dianugerahkan oleh Allah SWT kepada kita. Cuba kita tengok bagaimanakah bentuk-bentuk penyelesaiannya. Silakan tuan-tuan, siapa-siapa yang ada apa-apa soalan, kita buka.
Ya. Batal. Tak kira lah. Okey, cantik. Okey, cantik soalan. Okay, nah? Jadi yang takbir ihram semula tu nak ikut imam yang di rakaat lebih tu ke macam mana tuan-tuan? Okey, nah? Ataupun tunggu sekejap lagi ada hak nak batal, beberapa orang ni buat tunggu semua siap dulu macam mana? Okey, nah? Boleh belaka. Tidak ada masalah. Okey, nah? Tu. Okey, kalau kita dah batal, okey. Kalau batal ni maksudnya kadang-kadang tu dia tahu selepas solat baru tahu. Dah solat dah. Mat, engkau pasal naik atas tadi. Engkau ingat pasal naik atas. Aku ingat wajib ikut imam. Mana tahu tu selepas daripada sembahyang. Jadi geng-geng yang kena takbir ihram semula tu pakat bangun tu. Seorang jadi imam, kaum mak lain soyang. Kira tu. Sebab biasanya akan tahu selepas daripada salam imam bila dah bertengkar dah. Orang dia kata, engkau sembahyang 5, tak 4, 5. Oh, 5. Jadi yang macam ni batal, yang macam ni batal, yang macam ni sah. Yang batal tu ada 3-4 orang bangun, seorang jadi imam. Okey, iqamat lain. Okey, sembahyang semula 3 orang tu, itulah. Okey, nah? Tu. Cantik tu soalan tu. Ada bagi kita, tuan-tuan? Ada bagi kita? Ya. Oh, yang tu tak dijawab sini sebab panjang macam tu juga. Yang tu tak dijawab soalan tu sebab panjang macam tadi juga. Soalan tu pendek tapi jawapannya nak kena susun orang lagu tu pula. Tak boleh jawab sini. Kena dia kena kuliah yang lain pula itu. Yang ni imam lebih. Yang imam kurang kelang kabut dia lebih kurang juga. Okay. Soalan cantik tapi tak jawab kerana dia memerlukan satu penjelasan yang detail juga. Cantik tu soalan tu. Okey, ada lagi? Satu lagi yang dua bangun satu memang tak ingat langsung. Ya. Sah sembahyang dia. Tak ingat langsung sah sembahyangnya. Dia tak ingat. Kalau imam sujud sahwi, mana yang tak berakal semua kena buat. Kalau imam sujud sahwi, ingat tu. Kalau imam sujud sahwi, mana yang masih belum mufarakah tu semua kena sujud sahwi. Kalau siapa yang tak sujud sahwi bila imam sujud sahwi, orang tu batal. Ingat tu. Kenapa? Ya. Okey, cari jalan yang paling kurang gangguan kepada khalayak yang bersembahyang. Kok mana hala yang paling kurang gangguan kepada orang sembahyang? Kalau ke depan, pintu depan ni, keluar depan. Kalau pintu kiri, keluar kiri. Kalau kanan kurang gangguan, kurang. Kalau belakang kurang, ikut yang paling kurang. Okay, tak? Kalau tak boleh keluar ke mana-mana, duduk di situ. Keluar pada saf ke depan. Kalau saf kita duduk di saf depan ni. Okey, kalau depan tu ada ruang ni, kita keluar daripada saf kita tu, biar orang cover tempat kosong kita tu. Kan? Tu kalau tak boleh keluar misalnya. Kan? Kalau boleh keluar, cari jalan yang paling ringan gangguan kepada khalayak yang sedang bersembahyang. Okey, cantik soalan tu. Ada baik kita? Ya. Tak boleh. Kerana dia tak sembahyang. Tak boleh. Kecuali tak boleh bergerak ke mana, tu lain. Kerana kalau boleh bergerak, boleh misalnya depan tu ada sikit kosong, pergi ke depan tu. Tang kosong kita tu, kawan lain cover. Okey, cantik soalan tu.
Ya. Kita sembahyang dua, kita imam dan makmum dua. Ya. Tapi kita pun sebagai imam kita dah terlupa, kita pun buat rakaat keempat. Tapi makmum kita, dia maintain sama ada di orang merakah ataupun di sini kita cerita dua. Kita ni dah naik, kita naik alamak. Sebab makmum kita tak naik, kita dah perasan kan. Contoh isteri lah, dia tak suara tu kan. Jadi kita naik, kita dah tahu alamak. Kita lebih sama lagi apa tindakan kita selanjutnya. Turun terus. Turun terus ke tasyahud akhir. Turun terus ke tasyahud akhir. Turun tu jangan pergi rokok, jangan iktidal dengan sujud. Kalau turun tu rokok, batal. Batal sebab apa? Tambah rukun. Tu. Dia aku teringat dia kata, turun terus ya. Tak sunat takbir pun turun terus ya. Tu. Kemudian kalau kita agak, kita sujud sahwi, isteri kita tak kelang kabut. Dia faham. Maknanya kalau kita sujud sahwi, dia pun turun sujud sahwi juga. Kita ingat macam tu. Maka sunat kita sujud sahwi. Tapi kalau kita agak, kalau kita sujud sahwi, ada yang belakang tu akan batal solat kerana tak ikut kita sujud sahwi, kita jangan sujud sahwi. Kerana imam wajib menjaga sembahyang makmum daripada menjaga tuntutan sujud sahwi. Sebab hukum sujud sahwi, apa dia hukum sujud sahwi? Siapa ingat? Apa dia hukum sujud sahwi? Siapa ingat? Apa dia hukum sujud sahwi? Siapa ingat? Hukum sujud sahwi ingat. Ada 3 tu. Orang sembahyang seorang diri, sunat. Sunat hayah. Kalau orang sembahyang seorang diri. Kan? Kalau imam, kalau dia beranggapan dengan dia sujud, makmum kelang kabut, tidak sunat sujud sahwi. Sebab dia wajib jaga makmum dia tu. Tapi kalau dia agak, dia tahu kalau aku sujud sahwi, makmum tak ada masalah. Sebab makmum ni semua okey. Macam makmum section 20 Anur ni. Okey, dia boleh sujud. Kan? Kalau kita makmum pula, dia bukan sunat lah. Ingat tu. Makmum bukan sunat sujud sahwi. Makmum muwafaqat atas melaksanakannya. Apa maksud muwafaqat atas melaksanakannya? Muwafaqat maksudnya wajib mengikut imam. Kerana muwafaqat maknanya wajib mengikut imam. Kerana atas maknanya apa? Atas. Kalau. Atas maknanya dia kalau. Muwafaqat atas. Atas maknanya dia kalau. Jadi wajib mengikut imam kalau. Kerana tu wa muwafaqat atas buat. Buat mana dia buat? Wajib ikut imam kalau imam buat. Ingat tu. Wajib ikut imam tu muwafaqat bagi makmum. Ingat, sujud sahwi bagi makmum, apa nama dia? Muwafaqat atas melaksanakannya. Tu kalau periksa betul-betul, tuan-tuan. Kan? Apakah hukum sujud sahwi? Tuan-tuan jawab, sujud sahwi hukumnya sunat. 15% markah dia tu. Lulus tak 15%? Mana lulus? Tak lulus. Sujud sahwi hukumnya sunat. Itu untuk orang sembahyang seorang diri. Kita sembahyang seorang diri kita. Masa itulah sunat. Sujud sahwi itu hukum dia sunat. Kalau kita imam, 2. Kalau kita rasa aku sujud sahwi, makmum di belakang tidak kelang kabut. Katalah makmum ada 40 orang di belakang. Ni kalau aku sujud sahwi ni, separuh nanti batal ni. Batal macam mana? Satu, bila imam sujud sahwi, dia pun turun sujud tapi tak niat. Tak niat sujud sahwi. Imam turun sujud sahwi, dia pun turun sujud sahwi tapi dia tak niat sujud sahwi. Sembahyang dia batal tak? Batal lah tuan-tuan. Imam sujud sahwi, imam ingat. Kita makmum nak turun sujud sahwi, kita kena niat sujud sahwi. Aku nak sujud sahwi. Tu. Jadi kalau imam tu, kita pun turun. Sembahyang kita batal. Yang kedua, ada khalayak makmum yang dia tak sujud sahwi. Bila imam turun sujud, dia tak tahu imam lupa, aku tak. Jadi bila imam turun sujud, dia tak sujud, dia juga batal. Jadi bila imam memikirkan di belakang ni, kalau aku sujud sahwi, ada yang akan batal, maka imam tidak sunat sujud sahwi. Sebab apa tak sunat sujud sahwi? Imam wajib menjaga solat makmum.
berbanding dengan sekarang ni bahasa baru, ketimbang ya. Ketimbang menjaga sunat sujud sawi. Ikut perkembangan juga kita ni duduk di kampung pun. Okey, kenapa? Jadi kalau kita fikir tengok ni, kalau aku sujud habis makmum, jangan sujud. Tu. Okey, makmum pula. Makmum hukum dia muwafaqat. Ingat ni, 3 perkataan. Muwafaqat atas buat 3 perkataan saja. Okey, muwafaqat makna dia apa? Wajib bersama imam. Itu makna muwafaqat. Atas makna apa? Atas makna dia kalau. Atas itu makna dia kalau. Atas makna dia kalau. Jadi wajib bersama imam kalau. Buat, imam buat. Buat itu makna dia imam buat. Jadi campur 3 tu. Wajib bersama imam kalau imam buat. Itu hukum sujud sawi. Jadi bila imam buat, kita mesti kena buat. Kita ada salah ke, kita ada lupa ke, kita tak ada salah, kita ada lupa, tak kira. Tapi bila imam turun sujud sawi, kita mesti kena sujud sawi. Kalau kita tak sujud sawi, sampai saja dari imam dekat dengan sejadah, kita yang batal. Kita batal sembahyang kita. Batal sebab apa? Sebab tidak muwafaqat dengan imam. Ingat tu. Kenapa? Jadi kalau sembahyang di rumah, kita dah naik ke atas. Naik ke atas macam mana? Naik ke atas melebihi tahap rokok. Kalau naik ke atas belum melebihi tahap rokok, tidak sunat sujud sawi. Tu. Naik ke atas melepasi tahap rokok. Ini dah rokok lebih. Turun. Jangan rokok, jangan apa, turun terus. Baca tasyahud akhir. Habis tasyahud akhir, fikir. Kalau aku sujud, kelang kabut tak belakang? Kelang kabut. Jangan sujud. Jangan? Tu. Okey, yang tip soalan tu. Last soalan. Ya. Dengan imam batal tadi. Ya. Makmum bagi ganti. Ya. Di ruang kosong tu, bagaimana cara masuk yang ikut? Sama ada dari makmum kiri ke kanan ke kiri ataupun ke belakang. Okey, cantik soalannya. Ruang kosong yang ditinggalkan. Kenapa? Macam mana yang terbaik sekali? Yang terbaik sekali 2 orang saja yang bergerak. Pinjam 3 orang. Pinjam 3 orang. Jangan lambat sangat, lambat makan ni. Okey. Okey nak? Okey, sekarang ni imam batal. Bila imam batal, imam keluar. Seorang masuk ganti imam. Okey, tempat ruang kosong tu ada satu tempat ruang kosong. Mana dia yang terbaik sekali? Yang terbaik sekali yang sebelah ni antar sebelah kaki ya. Hantar sebelah kaki ya. Hantar sebelah. Yang ni hantar sebelah kaki. Cukup. 2 orang saja yang bergerak. Itu yang paling baik. Kenapa? Yang lain tak payah, sebelah kaki ya. Tu. Ada jarak sikit lah. Tapi jarak tu tidak mencukupi untuk seorang. Kalau kita kata seorang saja bergerak, okey, seorang saja, abang duduk sini. Masuk rapat. Seorang saja bergerak. Tak, seorang saja bergerak. Masuk rapat. Tak, seorang saja. Siapa-siapa pilih seorang ya. Okey, bila seorang masuk, tempat tu lapang. Sana kena bergerak. Sana kena bergerak. Sana kena bergerak. Sana kena bergerak. Sana. Habis sana pula, sana kena naik. Sana kena masuk. Sana kena masuk. Habis sana masuk. Satu masjid, semua bergerak. Yang tu kurang baik. Yang terbaik, cover. Yang ni sebelah kaki, ni sebelah kaki. Cukup. Okey. Cantik soalan tu. Okey. Terima kasih. Sekali itulah pertemuan kita pada pagi ini. Semoga Allah mengira pertemuan kita pertemuan fisabilillah yang memberatkan timbangan kita semasa kita dibangkitkan di lembah mahsyar, tuan-tuan. Yang kedua, siapa-siapa di tuan-tuan yang berhajat untuk membantu perjalanan pusat pengajian kita, pondok pengajian Islam, pondok madrasah tarbiyah Madinatul Ilmi Batu Kurau kita. Di sana ada sahabat kita yang meletakkan tong tu, tuan-tuan, di atas kerusi hijau tu. Kira kerusi hijau ni kerusi tentera tu, tuan-tuan. Tu. Tuan-tuan letaklah apa yang tuan-tuan rasa nak letak dalam tong tu. InsyaAllah kita sebelah pondok akan menggunakan seluruh sumbangan tuan-tuan itu untuk kaitan langsung
dengan pusat pengajian kita. Semoga Allah mengira seluruh apa yang kita lakukan merupakan pahala yang berbentuk fisabilillah di hari kemudian yang memberikan kebaikan kepada kita bersama. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalal liwajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma aftah alaina futuhal arifin warzuqna fahman nabiyyin wa faqihna fid din wa 'allimna ta'wil. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Taqabbalallahu minkum.